Suruh terlepas. Suruh Qabulul ibadah. Syarat terima ibadah. Qabulil ibadah. Syarat dan terima ibadah dua perkara. Jadi sekarang kita dah baca syarat pertama, ikhlas kerana Allah. Itu dengan apa? Dari ilmu lah, ikhlas Al-Quran. Ikhlas billah nazari. Ikhlas billah. Yang kedua, tengok ayat seterusnya. Tengok ayat 157. Ni siapa orang yang buat tiga perkara tadi? Yang beriman kepada ayat-ayat Allah, iaitu sama dengan syarat kedua, iaitu mutaba'atul Rasul. Mutaba'atul Rasul, ikut Nabi. Baca ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya yajiduna الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, dan mereka menyuruh yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik dan melarang mereka daripada mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban yang dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diberikan kepadanya di Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ini syarat apa? Berada dalam rahmat Allah. Dapat rahmat Allah ni, kerja-kerja kena buat ni. Kat mana dia punya tu? Fallazina amanu bih, orang-orang yang beriman dengan Allah. Sama ada kita ataupun orang yang dah beli kitab terdahulu yang beriman, mereka dapat lebihlah pahalanya, kan? Ahli kitab terdahulu di zaman Nabi tu, Yahudi dan Nasara tu, kalau dia ikut. Dan apa yang mereka buat? Pertama, fallazina amanu bih, mereka beriman kepada Allah.
Quran ini dengan sebenar-benarnya. Sebab itulah Quran ni kena buat apa? Apa yang kita biasa beritahu ni? Baca, lagi faham, lagi amalkan, lagi ajar, lagi sebar, lagi sabar. Semua ada dalam ayat ni. Pertama apa? Beriman. Kita dah baca dah faham dah. Bukti kita beriman ni kena buat apa? Sekarang kita nak amalkan. Wa'azzaru. Apa dia ni? Memuliakan, memperkasakan. Azzaru ni memperkasakan apa yang dia dah imani itu. Dengan apa? Wa nasaruhu. Dia kena menolong. Sebab itulah ni semua kita ni namanya ibadah dua benda ni, iaitu ikhlas dan mutaba'ah. Jadi bila kita ikut Quran berdua ini, jadi apa? Quran apa anjurannya? Bangunkan institusi solat. Nak bina jiwa yang ikhlas ni, solat yang khusyuk. Ni memandu dia pertama, hubungan dengan Allah. Dia tak boleh buat hubungan dengan Allah tak cukup. Dia mesti dia ni, nama dia apa? Two way. Orang kata baru lengkap. Dia tak akan boleh salah satu tak lengkap. Yang kedua, infak. Ini dua yang tak boleh dipisahkan. Benda yang mesti dinyatakan oleh Ahlul Quran. Jadi siapa jadi Ahlul Quran ni dia kena ajar. Itu. Jadi dua perkara yang penting. Jadi inilah yang makna dia ikut dua-dua ni. Baik. Jadi wa nasaruhu kan wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikut cahaya yang diturunkan bersamanya, iaitu Quran lah. Diturunkan bersama Rasul itu. Dia ikut Rasul dan Quran ni. Contoh kedua-duanya. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey. Okay, dalam surah seterusnya dah cukuplah ni. Jadi ayat ni dah cukup dah, nampak dah. Ada banyak lagi ayat tentang rahmat ni, tapi kita nak singkatkan. Jadi dalam satu ayat yang Allah sebut pada kita ni, jadi dalam keadaan kita ini, banyak kali dah dua ayat tadi saya bawa. Rahmat Allah ni apa? Wasi'ah. Allah sebut luas. Tapi bukan maknanya kita boleh kata oleh kerana rahmat Allah ni luas, kita kata apa? Tak apa, Allah ni Maha Pengampun. Kan dah jelas tadi syarat Allah letak apa dia? Siapa yang zalim tak dapat. Kan? Siapa yang berdusta tak dapat. Syarat dia tiga tadi, bertakwa, beriman tadi, lagi apa dia? Infak, zakat tadi. Dan apa? Beriman kepada ayat-ayat Allah. Kan? Itu syarat. Okey. Sebab itu dalam surah, kita tengok dalam surah 39. Semangat. Surah 39 ayat 53. Biasa ayat ni ayat apa dia ayat ni? Ayat pujuk ni kan? Ayat pujuk. Surah 9 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Liqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kena buat apa? Bukti tak putus asa? Boleh? Dia buat. Jadi kena buat usaha lah. Bukan tak putus asa maknanya maksud dia sebab tu kita kena baca ayat dia sampai 3 ayat. Dalam ayat ni pertama, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kadang-kadang kita sedar dah yang banyak kita ni tersilap, terlalai, leka dan sebagainya ni dah tinggalkan. Banyak yang kita sumbang pada yang lain selama ni, jadi kita nak balik menyumbangkan pada apa yang Allah kehendaki ni supaya dapat rahmatnya. Dan Allah kata innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ni ampunkan semua dosa. Ni lah maksud rahmat Allah ni luas. Selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong ni, dia mensyirikkan Allah macam mana pun lalu dia bertaubat dengan sebenar-benarnya. Sebab tu dalam ayat yang ke-54 baca wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu tunduk patuh kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu terdapat. Jadi wa anibu ila rabbikum, kembali ni maknanya apa? Dengan menyedari kesilapan diri, kembali nak lakukan islah. Lepas tu wa aslimu, aslim, cerah diri pada Allah min qabli, sebelum datangnya ya'tiyakumul azab summa la tunsarun, sebelum datangnya azab lalu kamu tidak dapat ditolong lagi. Macam mana maknanya ditimpa azab ni? Contoh dalam surah 29 ayat 23. Ini golongan yang berputus asa daripada rahmat Allah. 29 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا بآيات الله ولقائه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi orang yang ingkar, tidak pedulikan, terus menerus tidak pedulikan ayat Allah ini, waliqa'ih, dan pertemuan dengannya. Kenapa? Sibuk dengan dunia yang dia ingin milikinya, maka mereka itulah, inilah maknanya orang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi dia tak ada sumbangan pada akhirat ni. Jadi hidup dia ni nampak apa? Dunia ni. Jadi tak buat amal-amal untuk dia dapat ni, dapat rahmat Allah yang besar ni, yang sebenar-benarnya. Itu 99 ni di akhirat kelak.
Jadi sebab itulah Allah sebut waz-zalimin. Jadi orang yang putus asa yang begini keadaan ni, tak pedulikan ayat Allah ni kerana apa? Tak nampak akhirat ni. Maka mereka ni termasuk orang yang mensyirikkan Allah. Inilah orang zalim, mensyirikkan Allah. Sebab itulah juga dalam surah 15 ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang besar. Jadi bila manusia ni jauh daripada apa? Pertama, petunjuk. Dapat panduan tak? Tak dapat lah. Jauh daripada petunjuk Allah. Mereka ni tergolong dalam golongan yang sesat, dalam kesesatan, terabur-abur dalam kehidupannya, umpama fata morgana. Maka sebab itulah perlulah semua bersegera, kita semua ni ikutlah apa yang Allah turunkan segera sebelum datangnya kematian tiba-tiba. Jadi ini sekarang kita kena bersegera. Buka balik surah 39 ayat 55. Betul dengan ayat ini. Surah 39 ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari. Ini ikutlah ahsana ma unzila ilaikum. Apa ahsana ni? Baik. Apa sebaik-baik Dalil dia kat mana? Jawapan dalam hadis ada, dalam ayat surah Zumar juga ada jawapan dia. Ayat 23. Surah 39 juga ayat 23. Innallaha anzala, kan kata ni wattabi'u ma unzila ilaikum. Dia kena cari beri fi'il dia apa? Surah 23 ni. Allahu nazzala ahsana hadis. Itu Al-Quran. Ikutlah sungguh-sungguh. Sebab itulah wa'azzaruhu, tegakkan dia. Kemudian wa nasaruhu, bantulah usaha-usaha untuk menegakkan kalimah Allah ni, Quran ni. Supaya dapat apa? Beroleh kejayaan. Fa ulaika humul muflihun, dalam ayat yang 197 tadi, ikut Nabi tadi. Baik. Jadi itulah cakap yang kita kongsikan di sini. Maka Allah akan masukkan siapa yang Allah kehendaki, iaitu siapa yang mengikut kehendak Allah. Sistem ni Allah turunkan panduan dia, ikut sungguh-sungguh. Wattaba'u, dia ikut. Dan dia buat apa? Dia beriman dengannya. Wa'azzaruhu, dia perkasakannya. Wa nasaruhu, dia membantunya, menolongnya. Mereka itulah orang-orang yang dapat rahmat Allah. Di mana? Yang sebenar-benarnya. Ni maksud dia syurga Allah di akhirat. Sebab ni rahim ni nanti kita bincang dalam bismillahirrahmanirrahim. 3 golongan yang dapat rahmat. Apa dia? Al-muttaqin, al-mu'minin dan al-muhsinin. 3.
Itulah dalil dia banyak. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surah An-Nam, surah 27 ayat 1 sampai 3, surah Luqman 31 ayat 1 sampai 5. Itu muttaqin, mukminin, muhsinin, ni golongan dia yang dicom dapat rahmat yang sebenar-benarnya. Jadi iaitu syurga Allah. Okey, jadi setakat itu dulu dapat saya kongsikan untuk hari ini. Inilah yang terakhir lah. Yang dapat kesimpulannya begitulah. Daripada surah Al-Insan ini, yang ayat terakhir ni kesimpulkan pada mana. Sebab tu Allah kata dalam ayat, dalam surah Al-Insan paling banyak cerita pasal apa? Paling panjang kita bincang cerita pasal syurga. 99 ni Ahmad. Ini supaya manusia ni fokus baca surah Al-Insan. Sebagai insan, kita nak yang itu, syurga. Itu sebenarnya yang kita punya, yang kita nak miliki. Jadi sebab tu dalam doa Nabi, antara akhir solat dia kan, sebelum bagi salam tu, antara doa yang Nabi mesti baca juga, Allahumma inni as'alukal jannah al-firdaus wa a'udzubika minan nar. Sebab apa? Ini fokus kepada matlamat kita, iaitu akhirat. Dia tak boleh kata kita ni 50-50. Tak. Matlamat fokus kita akhirat, syurga. Orang yang paling maju adalah yang nampak sana, bukan yang nampak sini. Sebab itulah apa dia? Bijaksana bukan bijak sini. Rugi bijak sini, dia rasa dia maju tapi tak maju. Dia setakat ni tak sampai ke langit. Dia kena fokus nak menuju ke langit, nak jumpa dengan Allah. Majulah dunianya sebenarnya. Itulah insya-Allah. Sebab tu Nabi kata fitnah di zaman ni, kenapa Islam ni tak maju? Kata nampak akhirat. Sebab orang Islam sendiri tak nampak akhirat dah. Hubbud dunya wa karahiyatal maut. Orang Islam sendiri dari ahli dunia, cinta dunia dan benci kematian. Sebab itulah, itu je masalah kita. Jadi kena ubah itu supaya cintakan akhirat ni, iaitu beriman kepada Allah, iaitu Quran ni, dan ikut Rasul. Untuk apa? Kerana matlamatnya akhirat. Wabil yaumil akhir, iaitu akhirat. Dan insya-Allah itu sajalah yang dapat saya berikan pada akhir surah ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi saya memohon maaf sepanjang kita berbincang tentang surah Al-Insan ini. Berapa lama entah, saya tak ingat dah, tahun kot dan mohon maaf jika ada sebarang kasar terlebih kata dan sebagainya. Ada banyaklah kesilapan sepanjang kita ni. Saya menyampaikan tadabbur surah Al-Insan ini. Jadi pada minggu yang akan datang, surah apa yang kita nak buat? Waqiah. Nanti saya akan Cari. ada cadangan. Surah apa yang tak buat hari? Al-Kahfi. Jangan surah berat-berat sangat. Ringan-ringan je. Tak mampu nanti. Panjang. Jadi nanti saya akan kita akan WhatsApp lah surah apa. Kalau ada yang tak setuju, kalau ada cadangan boleh bagi dululah. Al-Kahfi okey. InsyaAllah. Al-Kahfi uraian. Ya. Muttaqin ini munisi tadi. Muhsinin. Dua satu ini. Ni rahmat. Kalau main dapat rahmat juga boleh lah. Nama apa? Muttaqun. Bertakwa. Ini surah 2 ayat 1 hingga 5. Juga Al-Mu'minun. Surah 27 ayat 1 hingga 3. Dan yang terakhir ni Muhsinin. Muhsinun atau Muhsinin. Surah 31 ayat 1 hingga 5. Ini 3 golongan. Yang Bukan mustaqim ni Ustaz. sama je. Sama je. Tapi bila starting tidak dia buat soalan. Mukminun, muhsinin. Muttaqun, mukminun, muhsinun, sama. Muhsin. Dia tak boleh kata ini khas ni. Dia sikap tiga-tiga ni ada dalam satu. Lima tiga-tiga ni. Bertakwa dia sehari jaga diri dia. Dalam apa dia beriman kepada ayat-ayat Allah tadi. Dan dia muhsinun, dia sanggup korbankan. Semua ada dalam tiga golongan. InsyaAllah. Dan kita termasuk dalam golongan ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.
Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk makluman, kita punya kelas besok ditangguhkanlah dengan kelas Iraq pun tak ada lagi. Jadi muktamar kami ada kami berkampung di Ipoh untuk sampai hari Selasa ni. Al-Quran tak ada lah. Al-Quran tak ada lah. Tak ada Al-Quran besok. Era. Iraq Quran tak ada. Ada sebab saya ada kat sana program penuh. So nak jadi penuh hati silalah hadiah. Okay, insyaAllah kita pada hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput untuk menyambung selera di belakang